اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويرحم. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول آمين. اللهم اغننا بحلال حرام باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق سوى. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا لساني يفقهوا قولي. ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم تعالى إن حكمتك وانشر علينا من خزائنك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك ببركة الشريفة أن تهم الدنيا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh kita pada pagi yang barakah ini, pagi Jumaat 7 Rejab. Ya, dah seminggu dah, hampir Rejab. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di awal masyarakat. InsyaAllah kita teruskan surah Hud. Kita mula dengan surah Al-Fatihah sambil kita share sama sahabat-sahabat. InsyaAllah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Surah InsyaAllah kita sambung semalam 103 surah Hud ayat 103 tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati. InsyaAllah pagi ini kita teruskan, kita mengajar, kita sama-sama baca tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz. InsyaAllah ayat 103 surah Hud. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi zalika la ayatan liman khafa azabal akhirah. Zalika yaumun majmu'un lahun nas wa zalika yaumun mashhud. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat 103 ceritakan maksudnya Sesungguhnya pada kejadian yang demikian ada tanda, yakni mendatangkan iktibar
bagi orang yang takut kepada azab akhirat, iaitu hari yang dihimpunkan manusia padanya, dan hari yang demikian ialah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk. Ini sambungan daripada ayat 102, 102 yang menceritakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika akhzu rabbika iza akhazal qura wa hiya zalimah inna akhzahu alimun syadid. Demikianlah azab Tuhanmu apabila ia menimpa penduduk negeri-negeri yang berlaku zalim. Sesungguhnya azab Allah itu tidak terperi sakitnya, lagi amat keras serangannya. Sambungannya 103. Maksudnya azab Allah Ta'ala memang hebat. Bila timpa, dia akan menimpa pada penduduk ataupun kaum yang menzalimi diri sendiri ataupun orang lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala azabnya tidak terperi sakitnya, lagi amat keras serangan. Tiada siapa yang boleh menahan azab Allah Ta'ala daripada ayat 102. Masuk terus ayat ini 103. Sesungguhnya pada kejadian yang demikian ada tanda, ya. Bila jadi bab kemudian yang jadi azab yang ditunjukkan Allah Ta'ala, ia sebagai iktibar, tanda iktibar bagi orang yang betul-betul takut kepada azab akhirat, iaitu hari yang diimpunkan manusia padanya, dan hari yang demikian itulah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk. Kalau kita beriman betul-betul hari akhirat, tengok yang di dunia ni pun dah jadi iktibar. Bayangkan besok di hari akhirat. Inna fi zalika laayatan liman khafa azabal akhirah. Sesungguhnya azab yang menimpa manusia di dunia ini sebagai tanda bagaimana sengitnya azab akhirat, dan perkara ini berguna benar untuk orang yang ada perasaan takut kepada Allah di akhirat nanti. Ya, yang kita dapat di dunia ni sebagai tanda yang hebat daripada Allah Ta'ala untuk siapa-siapa yang takut azab akhirat besok. Itu salah satu petunjuk, signage, isyarat hebatnya kuasa Allah Ta'ala, hebatnya azab yang akan diterima pada hari akhirat. Sengitnya azab akhirat. Kalau kita tengok di dunia ni macam ni, akhirat bagaimana? Perkara ini berguna benar untuk orang yang ada perasaan takut dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kalau tak takut, tak jadi masalah. Tak terjejas pun Allah Ta'ala. Tapi kalau betul-betul takwa dengan Allah Ta'ala, bimbangkan ancaman Allah Ta'ala di akhirat, dia amat takut. Bukan di akhirat, di dunia ni pun dia tengok kerja Allah Ta'ala di dunia ni pun amat takut, amat bimbang. Belum masuk kubur lagi, di akhirat ni yang dilangsungkan sekarang, yang Allah hantar sekarang, virus menakuti satu dunia sekarang. Sampai ke tahap nak bersalaman pun tak berani. Walaupun kerabat sendiri, walaupun keluarga sendiri. Kena renung, kena cuci tangan, kena sanitizer. Yang biasa, nak sembahyang dijarakkan. Nak masuk masjid diambil suhu, nak masuk kedai diambil suhu, nak masuk shopping kompleks pun diambil suhu. Ditandakan pula siapa yang masuk, siapa yang keluar. Allahu Akbar. Semuanya recorded. Maksudnya apa? Yang dunia ni kita buat, kita jakut sangat, SOP betul, recorded semua. Dibimbangi akan merebak. So dia boleh kesan
Yang siapa bawa, yang siapa tinggalkan. Kita terlupa SOP kita dengan Allah Ta'ala pun hebat juga recorded. Ya. Memang hebat recordednya. Dokumen, file semua cukup. 2D, 3D semua cukup. Sebab besok Allah akan buka balik file kita. Satu-satu Allah akan selongkar kita. Sebab tu bimbang kita, bimbang amat sangat di akhirat besok. Bila Allah tunjukkan hebatnya, bala yang Allah tunjukkan di dunia untuk menjadi iktibar kita. Tuhan berkata, ya yang aku memperingatkan bala di atas rakyat Fir'aun dan bala ke atas rakyat Nabi Musa bukanlah semata-mata sebagai peringatan begitu saja. Tujuan lainnya adalah sebagai la ayat, untuk menjadi tanda liman khafa azabal akhirah, bagi orang yang gerun kepada azab akhirat. Yang Allah tunjukkan pada kaum Fir'aun, ya, rakyat Fir'aun, dan bala kepada rakyat Nabi Musa, ya, apa dia? Betul untuk dia orang. Tapi kena ingat, itu pun untuk kita sebenarnya. Allah tujukan kepada kita sebagai tanda, ya, untuk menjadi tanda bagi orang yang gerun, yang takut dengan Allah Ta'ala. Yang tak takut terpulang. Itu hak dia. Itu pun sebenarnya hak Allah Ta'ala. Tak takut, tak apa. Allah tunggu besok. Itu kena renung kita. Bila dia tak takut, dia berani buat maksiat. Pasal apa dia kata dia tak takut dengan Allah Ta'ala? Tapi kalau yang gerun dengan Allah Ta'ala, takut azab Allah Ta'ala di akhirat. Dia tengok yang bala ditunjukkan dengan Fir'aun, siaran langsung terus dengan Fir'aun, siaran langsung dengan Nabi Musa, diceritakan dalam Quran, dia gerun, dia selamat besok di akhirat. Itu sebagai tanda, ya, sebagai peringatan. Maknanya aku hendak, kata Allah Ta'ala, maknanya aku hendak beritahu kepada kamu bahawa ada satu lagi bala besar yang manusia tidak boleh mengelakkan diri daripadanya. Di atas dunia ini manusia diberikan ikhtiar untuk mengelakkan diri daripada bala, tetapi di akhirat kelak manusia itu hanya sebatang kara. Tidak ada sebarang ikhtiar yang boleh dilakukannya apabila dia berhadapan dengan azab neraka. Azab dunia ini walaupun sangat kecil jika dibandingkan dengan azab akhirat, tetapi tidak sudah cukup untuk menakutkan dan menggerunkan kamu. Maksudnya ada satu lagi bala yang amat besar, iaitu besok di akhirat. Sebab tu Allah bagi tanda, Allah bagi peringatan waktu kita di dunia. Bala di dunia, kemungkinan kita boleh ikhtiar untuk mengelaknya. Ya, untuk mengelakkan diri pada bala pada dunia, kita boleh ikhtiar. Tapi di akhirat, boleh tak kita ikhtiar? Boleh. Bila takut betul-betul sebenarnya dengan Allah Ta'ala, kita insya-Allah boleh ikhtiar mengelakkan bala lagi besar di akhirat besok. Pasal apa? Kita taat Allah, taat Rasul, ikut kitab Allah Ta'ala. Kita boleh mengelak daripada, pasal apa? Besok di akhirat kita sebatang kara saja. Tak ada siapa yang boleh bantu kita. Tak ada siapa yang boleh menolong kita. Kita sendiri, kendiri kita berdiri di kaki kita sendiri. Kalau silap langkah kita di dunia, maka banyaklah silap kita di akhirat besok. Azab yang paling hebat, bala yang paling hebat besok di akhirat. Azab dunia ini walaupun kecil jika dibandingkan dengan azab akhirat, tetapi sudah cukup untuk menakutkan dan menggerunkan kita semua.
Itulah salah satu daripada sebabnya Allah menurunkan azab di muka dunia ini. Selain untuk membalas perbuatan orang-orang tertentu, ia juga menjadi perhatian dan pelajaran bagi orang yang ditakutkan azab akhirat. Mudah-mudahan apabila dia melihat keadaan begini, maka dia berasa gerun kepada akhirat. Selepas itu, mulalah dia pandai-pandai menjaga dirinya sendiri dan membentuk jiwanya mengikut apa yang Allah khendaki. Salah satu daripada sebab Allah menurunkan azab di muka dunia ini, selain membalas terus perbuatan orang-orang yang tertentu, kemungkinan orang yang maksiat, ia juga menjadi perhatian bagi dan pelajaran. Bala itu sebagai perhatian dan pelajaran bagi orang yang takutkan azab akhirat. Dia tengok Allah buat di dunia ni, kuatnya, bertambah pula iman dia. Sebab tu kata Tok Guru, renungkan satu hari 3 atau 4 atau 5 renungan yang berlaku dalam dunia. Untuk apa? Untuk tambah iman kita. Yang pertama, renungkan kejadian alam. Renungkan kejadian alam. Apa yang berlaku di alam ni, tambahkan keimanan kita. Kemudian kedua, renungkan kecuaian kita. Ada tak kecuaiannya kita? Memang banyak sangat kecuaian kita. Bimbang kita dengan Allah Ta'ala. Yang ketiga, renungkan balasan syurga. Ada tak balasan syurga? Memang diceritakan oleh Rasulullah SAW dan kitab Allah Ta'ala. Buat terbaik di dunia ni, tak ada lain. Syurga tempat kita. Ada tak cerita pasal neraka? Renungkan neraka Allah Ta'ala. Ada, memang ada. Yang kita sebut pagi-pagi tadi, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Maksudnya, kita minta kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, jauhkan aku daripada pintu-pintu neraka. Ada tak? Ada neraka. Renungkan neraka. Dia renungkan neraka, jauhkan diri kita daripada register kepada neraka. Masuk syurga. Maksudnya bila renungkan syurga tadi, kita registerkan awal-awal, kita hendakkan syurga, mohon kepada Allah Ta'ala. Kemudian renungkan neraka, renungkan syurga, renungkan kecuaian kita, renungkan kejadian alam. Kemudian renungkan nikmat Allah Ta'ala. Ada tak nikmat Allah Ta'ala? Allah, tuan-tuan, terlalu hebat nikmat Allah bagi kita. PKP ni kita masih boleh makan macam-macam, boleh hidup sampai Rejab hari ni. Tu kita minta panjang umur kita, mohon nikmat yang Allah Ta'ala bagi, minta panjangkan umur kita, diberkati bulan Rejab ni, disambung bulan Syakban, kita minta panjang umur untuk kita habiskan sebulan Ramadan. Minta panjang umur. Orang bimbang, takut Ramadan ni Ramadan yang itu akhir. Bila panjang umur kita sampai hujung bulan Ramadan, masuk raya pertama, meninggal kita. Alhamdulillah. Pasal apa? Kita dah grip, kita dah pegang bulan Ramadan. Mohon kita panjang umur, biar kita dapat berpuasa sebulan Ramadan. Kalau pendek umur, Tok Guru kata, berpuasalah kita selama-lamanya. Mana ada orang makan dalam kubur, tuan-tuan, sampai besok kiamat. Atau kiamat kecil, tak makan apa kita dalam kubur. Tak ada pun siapa yang nak hantar nasi, hantar air. Semuanya tak ada. Putus semua hubungan kita. 5 renungan yang sepatutnya kita renung satu hari. Sebab tu bila Allah bagi azab di dunia ni, untuk biar kita jadi gerun, bertambah takut kita kepada Allah Ta'ala. Selepas itu, mulalah kita pandai-pandai jaga diri kita sendiri untuk membentuk jiwa kita mengikut apa yang Allah khendaki. Bila kita tengok gerunnya azab yang Allah bagi, ni masa PKP,
Allah tunjukkan keadaan hebat kuasa Allah Ta'ala. Kita cari jalan untuk mengendalikan diri kita sendiri, uruskan diri kita sendiri mengikut apa yang Allah kehendaki. Para alim ulama mengajar kita bahawa dalam usaha mengingati bala Allah di akhirat, kita juga perlu mengingati segala nikmat Allah di akhirat. Apa sahaja benda yang sedap di dunia, kita kena mengaitkannya dengan akhirat. Di waktu pagi ketika minum teh, kata Tok Guru, kita dapat merasakan kesedapan teh. Cukup rasa dengan rasa lemaknya, manisnya dan kelatnya. Cukup lengkap. Kalau beginilah kesedapan di muka dunia, bagaimanalah agaknya kesedapan teh tersebut yang kita cadangkan ya, untuk kami semua di akhirat. Itu kelak bagaimana besok Allah hidangkan kita teh yang lagi hebat di akhirat. Apa saja makanan, minuman, mainan, anak, isteri dan harta benda, jangan berhenti setakat keseronokan di dunia ini sahaja. Kena fikirkannya juga sampai di akhirat. Minta, maknanya makan tu sebenarnya bukan untuk dunia. Kita makan biar kita dapat bab akhirat besok ujung dia. Begitu juga dengan jenis laknat. Saat kita mengadu Allah, pedihnya hati, Tuhan sakitnya kepala, kelabunya mata, sakitnya pinggang. Macam manalah agaknya keadaan di akhirat kelak, kalau di dunia ini pun sudah begini sakitnya. Kalau kita memikirkan benda-benda begitu, insya-Allah yang timbul rasa takut dan rasa gerun kepada azab Tuhan di akhirat kelak, hasil daripada kita melihat azab Tuhan di muka bumi. Kita sakit pinggang, sakit kepala di dunia ni. Bayangkan besok di akhirat bagaimana pula kita. Apakah bendanya hari akhirat itu? Tuhan kata, aku hendak memberitahu gambaran sepenuhnya. Nescaya kamu tidak akan mengerti juga. Kerana gambaran akhirat ini, walau macam mana sekalipun diberikan gambarannya, manusia tidak boleh mengerti sepenuhnya. Cuma ada benda yang Allah boleh sebutkan secara mudah. Zalika yaumun majmu'un lahun nas, iaitu hari akhirat nanti. Di hari akhirat nanti aku akan perhimpunkan segala orang yang dilahirkan dari zaman Tok Adam sampai kiamat. Semua yang keturunan Tok Adam akan berkumpul. Ya, Tok Adamnya keturunan daripada Tok Adam sampailah kita, sampai akhir kiamat. Semuanya dikumpulkan Allah Ta'ala di perhimpunan tersebut. Cuba kamu bayangkan bagaimana keadaan kamu apabila pergi ke satu tempat yang kamu tidak biasa dengan jumlah orangnya begitu ramai. Berpaling ke kanan, kamu melihat orang. Berpaling ke kiri, kamu melihat orang. Berpaling ke hadapan, kamu melihat lagi orang. Berpaling ke belakang, kamu melihat orang. Semuanya dipenuh dengan orang. Kita tidak kenal siapakah orang yang duduk di kanan dan kiri kita. Orang Melayu duduk bersekali dengan orang Cina, dan orang Cina juga duduk bersekali dengan orang Melayu. Orang Cina cuba bercakap bahasa Melayu tetapi tidak difahami oleh orang Melayu. Orang Melayu juga cuba bercakap bahasa Cina tetapi tidak difahami oleh orang Cina. Dia hendak minta pertolongan kita tapi kita tidak tahu menggunakan bahasa kita. Kita hendak minta pertolongan dia, kita juga tidak tahu menggunakan bahasanya. Orangnya begitu ramai, ditambah pula berbagai kehendak yang datang. Rasa hendak kencing, hendak berak, hendak makan, hendak minum dan bermacam-macam lagi kehendak. Itulah keadaan besok perhimpunan yang paling hebat. Macam manakah keadaan kamu kalau kamu duduk di tempat seperti itu? Tentulah teruk. Itu hanyalah perumpamaan sesuatu di atas dunia. Kamu masih boleh menumpang dan memohon pertolongan orang. Apa kata kalau di akhirat kelak ketika itu hanya Nabi Muhammad SAW yang boleh menolong kamu. Tapi kamu tidak tahu dia berada di mana. Kalau tahu sekalipun kamu berasa sedap,
Tidak sedap hati untuk menunjukkan muka kamu yang suka melawan ajarannya semasa di dunia dahulu. Macam mana perasaan kamu sekarang? Awal-awal lagi kamu telah fikirkan. Kamu cuba fikirkan mengenai nasib kamu di padang mahsyar kelak. Sementara kamu masih di atas dunia ini. Kita tengah sedar lagi ni, kita tengah hidup lagi. Fikirlah siapa nak menyelamatkan kita. Siapakah Rasulullah SAW yang nak membantu kita besok. Kalau kita tak terfikirkan Nabi, siapa lagi yang akan menyelamatkan kita esok. Tuhan membawa gambaran suasana akhirat untuk dipaparkan kepada manusia pada hari ini, supaya manusia yang berhati keras akan bertukar menjadi lembut, dan yang sudah lembut akan terus lembut hatinya. Kepada guru-guru dan sastrawan yang pandai bercakap, tolong gunakan keindahan bahasa untuk menarik perhatian manusia terhadap benda-benda seperti ini. Mengaji, yakni belajar Al-Quran, tidak semestinya banyak sekaligus. Tidak semestinya kita mengaji 10 baris ataupun sepipi ataupun satu halaman setiap hari. Mengaji kaedah membaca, lain caranya. Manakala mengaji memahami maksud Al-Quran pula, lain caranya. Sahabat-sahabat Nabi berkata, kami menerima iman sebelum daripada kami habis membaca dan mempelajari Al-Quran. Maknanya, sebelum habis membaca satu-satu surah, iman mereka makin bertambah, kerana setiap patah ayat dibacakan berserta dengan kajian dan renungan. Sebab itulah satu daripada pesanan orang minta kita supaya mengaji Al-Quran sebagaimana suasana sahabat-sahabat Nabi zaman dahulu. Itu hebatnya zaman Rasulullah SAW. Betapa susah dan payahnya mereka hendak membaca Al-Quran. Dalam keadaan panas dan sejuk, saling bertukar ganti. Ditambah pula keadaan makanan yang tidak mencukupi, musuh yang sering mengintip keadaan sekeliling. Selepas itu, cuba bayangkan bahawa orang yang mengajar Al-Quran di hadapan kamu itu ialah Nabi Muhammad sendiri. Kita dapat melihat keikhlasannya, kesungguhannya, keseriusannya mengajar berserta dengan gambaran akhirat yang mudah dilihat oleh mata. Ketika itu kamu akan terasa sesuatu. Wazalika yaumun mashhud, dan hari ini juga hari yang benar-benar disaksikan oleh nabi-nabi dan malaikat-malaikat. Di atas dunia ini saksi kita sendiri daripada pengurusi majlis dan pembesar-pembesar negeri. Tetapi di akhirat kelak, saksi kamu ialah Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul, para malaikat. Semuanya pakat tengok muka kamu. Ketika itu orang soleh akan bergembira, sementara orang yang toleh, jahat akan berduka cita. Itu keadaan besok di akhirat memang amat dahsyat yang tak terdaya kita lihat besok. Tak boleh diimagine-kan. Habis ayat 103, kita akan jumpa waktu duha nanti. Waktu duha kita sambung ayat 104, insya-Allah. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri, kita sudahi dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan. Suratul ladzina an'amta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anish syari'ina wa qdi awalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allah antara bila ilaha anta khalaqtani wa ala hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tawassalna bi zawaj jabar wa tasamna bi malakut khallazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah.
la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Tahassanna bizni wa jabr wa tasamna malakut allazi la yamut. Srifannal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasul mu'minin. Allahumma ghanina bi halalin harami wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyid dayyan, subhanallahi syadidil arkan, subhanallah yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an. Subhanallahi lanna mannan. Subhanallahi musabbahi fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan, banyakkan selawat hari ini. Banyakkan selawat hari ini. Kuatkan selawat kita hari ini. Ada satu waktu mustajab pada hari Jumaat hari ini. Antaranya waktu antara dua khutbah. Jangan berhenti doa, teruskan berdoa, minta terus kepada Allah Ta'ala. Jangan minta orang lain, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.